Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada malam ni kita sambung lagi pengajian kita daripada kitab Fiqhul Akbar. Malam ni muka surat 15. Itu berkenaan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala yang tidak boleh kita nak nafikan. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain, walahu yadun wa wajhun wa nafsun kama zakarahu Allah Ta'ala fil Quran. فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن yadahu sifatuhu bila kaif. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahawa baginya itu tangan, wajah dan diri. Apa sahaja daripada perkara tersebut yang dinyatakan dalam Al-Quran, yakni Allah SWT menyebut perkara-perkara ini dalam Al-Quran, itu adalah sifat baginya tanpa kaifiat, yakni tanpa kaifiat yang diketahui. Jadi tajuk yang kita bincang pada malam ni berkenaan dengan sifat-sifat yang Allah SWT telah sabitkan untuk diri dia. Untuk diri dia di dalam Al-Quran. Sebab kita nak tahu sifat-sifat Allah Ta'ala ni dalam Al-Quran lah. Jadi apa yang Allah SWT nisbahkan bagi diri dia dalam Al-Quran, sama ada diri dia, zat dia, sifat dia, perbuatan dia, itu memang hak dia lah. Dan benda ni kita tidak boleh nak fikir sendiri. Kita hanya tahu melalui Allah SWT sebut sendiri, melalui Al-Quran yang Allah SWT sebutkan tentang diri dia. Jadi kita nak kenal Allah Ta'ala ni tidak ada cara lain melainkan kita tengok dalam Al-Quran, tengok dalam hadis Nabi. Itu Allah SWT memperkenalkan diri dia kepada kita. Allah SWT menyatakan kepada diri kita dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala kata dia ada tangan, ada wajah, dan dia tu diri. Diri ni zat lah. Ataupun sesuatu. Jadi benda ni tidak boleh kita nak ingkar, tak boleh nak tolak. Sebab apa? Sebab ini dalam Al-Quran. Padahal kalau kita tolak sifat-sifat Allah Ta'ala ni, yang mana hak ni ada dalam Al-Quran, maka secara automatik berarti kita tolak Al-Quran. Dan tidak ada cara lain untuk kita kenal Allah Ta'ala melainkan kita kena baca Al-Quran. Cuma persoalan di sini, macam mana kita nak baca, macam mana kita nak faham. Jadi di sini Imam Abu Hanifah kata, ni cara Imam Abu Hanifah menyebut pada kita, apa-apa yang ni sifat yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wajah, tangan dan diri, itu adalah sifat-sifat bagi Allah. So, mana tak boleh kita nak ingkar, kita tak boleh nak tolak. Jadi sifat ni lagu mana? Bila kaifa. Itu adalah sifat baginya tanpa kaifiat, jadi tanpa kaifiat yang kita tahu. Maknanya semua ni
kita kena tahu adalah sifat bagi Allah Ta'ala. Macam mana? Tak tahu. Sifat, kaifiat tu maknanya sifat lah. Macam kita kata kaifiat semaya, maknanya sifat semaya, cara semaya. Jadi kalau kata tangan, Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, tangan, yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah Ta'ala tanya kepada iblis, lima khalaqtu biyadai, mengapa kamu tidak sujud kepada Adam yang aku cipta dia tu dengan tangan aku. Jadi Allah SWT sebut sendiri tangan bagi dia. Begitu juga kita baca dalam hadis, Nabi kata inna qulubi bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati manusia ni berada di antara dua jari Allah Ta'ala. Jadi macam mana? Tak payah kita tanya dia punya macam mana, dia punya kaifiat, dia punya bagaimana tu, tak boleh tanya. Sebab tidak dihuraikan kepada kita, baik oleh Allah Ta'ala sendiri, baik oleh Nabi SAW sendiri. Jadi benda tu dibaca, kita baca dan kita faham dengan mudah. Sebab apa? Ia dikehendaki daripada semua ni tadi nak menyatakan Allah Ta'ala ada sifat, dan sifat tu melambangkan kepada keagungan dia. Begitu juga kita baca dalam Al-Quran juga, Allah Ta'ala kata bal yadahu mabsutatan. Kedua-dua tangan Allah Ta'ala tu terbuka luas, mana sentiasa memberi kepada manusia. Jadi macam mana tangan dia? Tak perlu kita fikir, tak perlu kita nak memenakkan diri kita. Sebab apa? Dia kena balik berkenaan dengan usul dalam kita belajar akidah ni, iaitu janganlah kita berfikir tentang zat Allah Ta'ala, diri dia. Kita kena fikir kejadian-kejadian dia, makhluk-makhluk ciptaan dia. Kita kena fikir situ. La tafakkaru fillah, tafakkaru fi khalqillah, wa la tafakkaru fillah. Hendaklah kamu tafakkur, berfikir tentang kejadian yang Allah SWT cipta, dan jangan sekali-kali kamu fikir tentang Allah Ta'ala itu sendiri. Nombor 42 ni, yang ni tanpa kaifiat yang diketahui. Kita tak tahu. Kita tak tahu ni sebab apa? Sebab tidak diberitahu sendiri oleh Allah Ta'ala, oleh Nabi. Seperti kita baca ni lah, Alif Lam Mim, Taha, Yasin, Alif Lam Ra, Qaf. Ada Nabi huraf? Tak ada. Jadi benda lagu tu senang kita kata Allahu a'lam bi muradih. Allah Ta'ala lebih mengetahui murad dia, kehendak dia. Dia nak gapo, dia lebih tahu. Maka begitu juga berkenaan dengan Allah Ta'ala menyatakan diri dia ni ada wajah, wa yabqa wajhu rabbika. Kekalnya wajah Tuhan engkau. Jadi wajah tu macam mana? Tak tahu. Kita tidak tahu sifat wajah dia. Dan kita tidak wajib pun memahami lagu mana sifat wajah dia tu. Tak wajib. Wajibnya kita percaya Allah Ta'ala menyebut wajah, maka wajah yang layak dengan keagungan dia. Tidak ada pada manusia ilmu tentang kaifiat yang hakiki bagi sifat-sifat Allah Ta'ala. Tak ada, saluran. Kita nak tahu ke mana? Bila Nabi tak hurai, bila Quran sendiri tak hurai, mana tertutup dah jalan tu kepada kita. Seperti mana tentang dalam kubur ni. Dah. Kita walaupun kita pergi kubur, kita pergi tanam mayat sifat, apa berlaku terjadi pada tu, kita tak tahu. Sebab apa? Sebab itu alam lain. Kita letak mayat dalam tu, dah. Kita pun katalah, dalam zaman ada mic dah. Kita nak berbual roya, nak dengar malaikat tanya, tanya dia ni soalan muka nakir ni lagu mana, kita nak dengar sendiri. Kita pun olah roya.
Tak boleh. Sebab alam lain. Dia bukan alam sebab musabab seperti mana di dalam dunia ni. Kita boleh berhubungan dengan orang di Amerika. Kita pukul 8 malam lah ni, dia mungkin 8 pagi. Kita boleh berhubungan dengan dia. Bercakap dengan Skype ke gapo ke, WhatsApp call ke, video call, boleh. Sebab apa? Sebab dapat dicipta asbab, cara, alat yang boleh kita berkomunikasi. Ada. Sekarang ni orang dalam kubur kita tak tahu. Sebab tak ada alat. Dan Nabi tak hurai macam mana tu dia punya soalan tu kepada kita. Cuma memang tak dengar. Kita tak ada alat setakat ni. Dan memang tak ada apa pun. Sebab apa? Sebab nama dipanggil alam barzah. Mana tidak alam dunia. Alam lain. Jadi alam lain ni gaib. Maka begitu juga sifat-sifat Allah Ta'ala ni bila tidak dihurai sendiri oleh Nabi, maknanya jalan untuk mengetahui benda ni tertutup bagi kita. Jadi nak tahu, kena balik akhirat lah. Nak tahu, kena balik jumpa dengan Allah Ta'ala, nak tengok wajah dia. Sebab kita di akhirat ni ada akidah ru'yatullahi Ta'ala. Mana orang bermukmin dia akan melihat wajah Allah Ta'ala. Innakum satarawna rabbakum. Kamu pasti akan dapat melihat Tuhan kamu. Kama tarawna al-qamara lailatal badri. Seperti mana kamu dapat melihat bulan yang sempurna pada malam purnama. La tudamuna li ru'yati. Bila kamu nak tengok bulan purnama ni, kamu tidak akan dihimpit oleh siapa-siapa. Tak ada kena teruk siapa-siapa. Sebab boleh tengok belakang atas bulan. Maka dari segi akhirat saya, sebab kita akan nampak Allah SWT mana tidak terlindung pada kita, dapat kelih belakang. Dengan syarat kita orang mukmin lah. Orang mukmin beriman pada Allah SWT, kita akan dapat lihat wajah Allah Ta'ala. Lagu mana wajah dia? Kena nanti akhirat lah. Nanti di akhirat macam mana Allah SWT zahirkan kepada kita. Kaifiat macam mana tidak diketahui. Jadi Allah Ta'ala menyebut dia ada tangan, dia ada wajah. Walaupun di sini orang kata, kalau lagu tu Tuhan supaya makhluk lah, ada tangan, ada wajah. Jadi kita kata, kalau Allah SWT ada wajah, ada tangan, macam mana pula tentang diri tu? Sebab kita ni diri, kita ni ada zat. Jadi Allah Ta'ala ni macam mana diri dia? Jadi kita terima Allah Ta'ala ada diri, ada zat yang tidak seperti makhluk. Maka Allah Ta'ala kata wajah itu, tangan tu, maka itu adalah hak layak dengan dia lah. Macam mana, seperti mana diri dia tu, dia memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan, segala sifat keagungan, dan tidak serupa dengan mana-mana makhluk. Maka begitu juga wajah, tangan, ataupun mata, ataupun dalam hadis lain menyebut jari, maka hak tu hak layak dengan dia, yakni Maha suci Allah Ta'ala daripada serupa dengan makhluk. Jadi walaupun zahir serupa makhluk, kata Allah Ta'ala ni ada tangan, ada wajah, tetapi pada zahir saja, orang panggil sama pada nama. Macam kita kata telinga kita dengan telinga kucing sama-sama ada telinga, tapi ada persamaan, ada perbezaan. Kalau kita kata ular ada telinga, telinga sesuai dengan dia lah, kita dengan hak kita, jadi tak sama. Sama-sama makhluk pun, walaupun sama makhluk tapi tak sama. Jadi Allah Ta'ala ni ubat dia, kalau kita ada kemuskilan, Tuhan ni kalau dia kata ada tangan, ada wajah ni, mana serupa makhluk? Tidak. Kita kena telai ubat ni dulu, kena faham molek, kena hayati. Allah Ta'ala kata laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang sepertinya. Tak sayaklah. Gapo-gapo kalau terlintas pada fikiran kita Allah Ta'ala lagu ni, tidak lagu tu. Tidak. Tidak. Seperti yang kita fikir. Jadi kalau dia kata ada wajah, ada tangan, itu hak layak dengan dia, dan sama sekali tidak akan serupa
dengan mana-mana makhluk. Jadi sebab itulah ulama kita kata lahu yadun kama yaliku bijalalati. Di Allah Ta'ala tu ada wajah, ada tangan, ada mata, hak layak dengan kebesaran dia. Lepas tu kalau kita fikir lagi dah, layan semata, walaupun tak sepatutnya kita layan. Kalau kata tangan, adakah berarti tangan ni seperti kita, dia jenis jisim, dia jenis, kalau tangan kita ni dia kena ada urat bersambung dengan tubuh, bersambung tu pula dengan urat darah, kena ada saraf. Macam mana? Tu tak boleh fikir lah. Sebab tu kita kata tak boleh fikir. Allah Ta'ala ni kita tidak dapat fikir dengan akal kita. Dia panggil qiyas al-ghaib bisyahid. Tak boleh. Benda tak nampak kita nak kiaskan dengan benda hak nampak. Tak boleh. Kalau kata dalam Quran buah zakum. Buah zakum. Supaya buah gapo ya, buah siapa? Tak boleh nak. Ya, sebab apa? Sebab buah tu tak ada atas dunia. Jadi kita nak kata supaya buah rial kali ada duri. Tak boleh. Sebab apa? Sebab benda tak nampak kita nak anggap seperti hak kita nampak. Supaya kita nak minat orang tina lah. Nak buat bini. Kita kena tengok sendiri. Jangan tengok mak dia, jangan tengok mak dara dia, jangan tengok kakak dia, ataupun jangan tengok adik dia, ataupun jangan tengok ayah dia. Orang kata supaya dia. Lagu mana kita faham? Jatuh kau. Sebab itulah dia kena tengok diri. Tak boleh dengan awah orang. Kata supaya kakak dia. Tak jadi supaya kakak dia. Kakak dia tak lawak. Jadi kita kena tengok sendiri. Kena tengok sendiri. Jadi berkenaan dengan Allah Ta'ala ni lagu mana dia tak serupa dengan makhluk. Tak boleh nak bayarkan serupa dengan mana-mana makhluk. Jadi ada wajah, ada tangan hak layak dengan dia. Lepas tu supaya makhluk juga ni kata ada mata, ada tengok. Lepas tu kalau kata sifat Allah Ta'ala mendengar, melihat, berkata-kata, tak kira sifat tu sifat makhluk juga. Berkata-kata, mendengar, melihat. Tidakkah ini semua sifat makhluk juga? Dan dalam masa yang sama ini adalah sifat Allah Ta'ala. Jadi kita kata tak sama. Allah Ta'ala mendengar dengan sempurna, Allah Ta'ala melihat dengan sempurna, Allah SWT berbicara bila sahaja dia kehendak. Sifat kesempurnaan dia hidup. Lepas tu hidup kita ni tak serupa dengan dia. Tak serupa lah. Maka begitu jugalah bila kita sudah terima bahawa sifat mendengar Allah Ta'ala tidak serupa dengan sifat mendengar makhluk, sifat melihat Allah Ta'ala tidak serupa dengan sifat makhluk, sifat berbicara Allah Ta'ala tidak serupa dengan sifat makhluk, sifat hidup Allah Ta'ala tidak serupa dengan sifat hidup makhluk, maka begitulah juga ni. Jadi tak perlu kita nak pening pada tangan hak layak dengan dia. Kata Imam Abu Hanifah lagi, wala yuqal, tidak boleh, tidak sepatutnya dikatakan bahawa tangannya itu kudratnya. Kita nak faham tangan Allah Ta'ala ni maknanya kudrat dia. Kata Imam Abu Hanifah, sebab apa? Sebab kudrat ni satu sifat tersendiri, kuasa untuk mengadakan sesuatu yang tak ada dengan kehendak dia. Itu kalau kita nak urai kudrat. Kudrat ni sifat kuasa, kekuasaan Allah Ta'ala. Yang ni Allah Ta'ala maha berkuasa untuk mengadakan sesuatu mengikut kehendak dia, mengikut ilmu dia. Dan kehendak dia ni tidak terbatas. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Apa-apa yang ada ni semua dalam kehendak dia, dalam kuasa dia. Tak ada satu benda yang ada wujud tanpa iradat dia, tanpa kudrat dia. Jadi semua ni hak mengikut kudrat dan iradat dia, dan dia tahu. Jadi di sini tak boleh kita nak kata tangan tu dengan erti kudrat. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kudrat tu satu sifat yang tersendiri. Tangan itu sifat dia.
Lagu mana? Seperti kita kata tadilah, tidak diketahui kaifiat macam mana. Atau nikmatnya, kita nak kata, lima khalaqtu biyadai. Hak aku cipta dengan nikmat aku. Tak boleh juga. Sebab nikmat sifat lain. Memberi nikmat, apa yang kita dapat daripada kesenangan itu adalah nikmat daripada Allah Taala. Kata tangan tu yang mana nikmat? Tak kena, sebab nikmat ni satu perkara yang lain. Satu perkara yang lain. Jadi kerana ia membatalkan sifat, maka seolah-olah kita menolak sifat ni, menafikan sifat ni. Sedangkan Allah Taala sendiri kata ada. Dan ini pendapat Qadariyah dan Mu'tazilah. Nombor 43 tu, ini merupakan sanggah terhadap mereka yang mahu menetapkan makna tangan sebagai kuasa kudrat dengan setetap-tetapnya. Maknanya mesti makna gini. Maknanya ada satu golongan seperti Qadariyah dan Mu'tazilah ni, kata mereka kalau Allah Ta'ala sebut tangan, maknanya itu kudrat, tak ada hal lain. Automatik. Satu Imam Abu Hanifah canggah, tolak. Jadi seolah-olah kalau kita kata kudrat, maknanya kita menetapkan bahawa itulah hak yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sedangkan ahli sunnah kata tangan tu kita tahu gapo tangan, cuma kehendak Allah Ta'ala dengan tangan dia tu hanya dia tahu, makhluk dia tak tahu. Tiba-tiba kita mari kata tangan dia tu maknanya kudrat dia, kita mari kata tangan dia tu adalah nikmat dia. Tu tak kena. Seolah-olah kita tahu tentang Allah Ta'ala dengan sebenar-benar tahu. Tu tak kena. Akan tetapi mana bawah tu lagi, Imam Abu Hanifah mengisyaratkan bahawa ayat-ayat Al-Quran seperti yadullahi fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal adalah wajah Tuhan engkau yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allah menukilkan kata-kata Nabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau ya Allah tahu apa yang ada dalam diri aku dan aku tidak tahu apa yang ada dalam diri engkau. Mana disebutkan diri macam mana? Hak layak dengan dia lah, zat dia. Dan ini tidak berarti kita menganggap Allah Ta'ala serupa makhluk. Allah Ta'ala ni berjisim, tak. Cara ulama hadis, cara ulama dulu, dia tak faham. Dia tidak bermaksud bila kata Allah Ta'ala ni ada tangan, ada mata, berarti Allah Ta'ala ni berjisim, Allah Ta'ala serupa makhluk. Tidak. Sebab itulah dia kata itu adalah sifat bagi Allah Ta'ala yang kita tidak tahu kaifiat sifat tu macam mana. Jadi kalau kita tolak, kita menafikan, itu bahaya. Seolah-olah Allah Ta'ala ni tak ada gapo-gapo. Sedangkan Allah Ta'ala maha sempurna dengan sifat-sifat dia. Asal makna perkataan tersebut, makna tangan, wajah, diri, dah diketahui, kita tahu. Kita tahu, sebab itulah Allah Ta'ala sebut. Kalau kita tak tahu, Allah Ta'ala tak sebut daripada awal lagi. Kalau kita fikir, tak. Kalau orang fikir, apa Allah Ta'ala sebut tangan, mata ni, wajah ni, tak. Kita tak faham. Tak boleh kata lagu tu. Allah Ta'ala sebut pada kita, berarti benda tu kita faham. Kita kena faham. Cuma maksud murak dia tu, gapo yang dikehendaki. Gapo yang dia kehendaki, itu kita tidak tahu. Dia punya hakikat, sifat, rupa tu macam mana, tak perlu. Jadi asal perkataan tersebut diketahui tetapi hakikatnya tidak diketahui. Hakikat maknanya kita faham dah, sekali sebut tu tangan, wajah kita boleh faham dah. Cuma hakikat tangan, sifat lagu mana, itu kita tidak ketahui. Tapi apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tu memang berguna pada kita. Sebab kita akan bayangkan bahawa Allah Ta'ala ni maha kuasa. Lepas tu kalau kata kita tak tahu, tak, kita tidak faham hakikat dia, lagu mana itu yang sebut ni, dalam keadaan kita tak faham hakikat dia, maka jawapan di sini, ini seperti mana kita mengetahui adanya ruh, kita boleh nyawa. Orang ni hidup, orang itu mati. Hakikat ruh kita faham ke tak? Kita nampak ke tak? Tak nampak.
Begitu juga arus elektrik. Kita tak faham arus elektrik ni lagu mana, kita tak ada gelik. Tak. Namun hakikatnya kita tak tahu hakikat arus elektrik ni. Boleh kita tahunya kalau kena selok. Tak. Kalau kita jamuh, waya tu bit waya tu kita pergi jamuh. Selok kita. Ataupun ada dia ni kita buh lampu nyala. Kipas boleh musik. Kipas tak musik, kita pun tahu dah tak ada api ni. Tak ada elektrik. Hakikat elektrik tu sebenar kita tak tahu. Kalau kita tahunya pasal suwi nyala. Sebab ada elektrik. Elektrik tu ke apa? Tak boleh hoyak. Jadi ada beberapa perkara di atas dunia ni memang kita ambil faedah daripada benda-benda ni dalam keadaan kita tetap tidak mengetahui hakikat dia. Supaya kita kata kita guna telefon lah. Dalam telefon kita ni ada berlaku. Kita boleh dengar suara, boleh ambil gambar, boleh rakam suara, boleh hantar mesej, boleh go to, macam-macam kalau boleh dengan telefon sebutin. Tapi kalau kita buka dia, nak tahu hakikat, tak faham-faham juga kita. Lagu mana, panggil Android lah, panggil gapo ni, tak faham-faham juga kita. Tapi kita boleh ambil manfaat. Begitu juga kita, walaupun kita tidak tahu hakikat sifat Allah Ta'ala ni macam mana, tetapi para sahabat, tabi'in, ulama silam dulu, dia tetap ada takut pada Allah Ta'ala, berharap kepada Allah Ta'ala. Mereka ni beramal, beriman, yakin. Mana tidak terganggu iman mereka ni dengan sebab Allah Ta'ala sebut dia ada tangan, dia ada wajah, dia ada jari, dia ada mata, tak terganggu. Malah mereka tu lebih yakin akan kekuasaan Allah Ta'ala. Mereka lebih yakin mereka tu diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Itu maksud sifat-sifat ni disebutkan kepada kita. Bukan maksud kita bahas hakikat. Lagu ni mesti makna. Tak boleh. Kita tak boleh nak kata pasti. Hanya Allah sahajalah yang mengetahui hakikat sebenarnya. Hakikat sebenarnya. Jalan yang selamat ialah menyerah erti sebenarnya kepada ilmu Allah dan dalam masa yang sama mensucikan Allah dari sebarang keserupaan dengan makhluk. Mana kita serah kepada Allah Ta'ala macam mana kaifiat dia tu. Cuma nak tahu juga kan, kena ikut syarat-syarat dia lah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa-siapa nak bertemu dengan Allah Ta'ala, kalau mudah kita kata aku nak tengok Allah Ta'ala, lagu mana kak? Dia sebut sifat dia lagu ni, dah aku nak pergi tengok sendiri. Nak bertemu dengan Allah Ta'ala, nak jumpa dia, maka Allah Ta'ala kata faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa-siapa nak bertemu dengan Tuhannya, maka naklah dia falyamal amalan salihan, naklah dia beramal soleh, wala yusyrik, dan jangan sedikit pun dia mensyirikkan Allah SWT dalam ibadat dia. Mana dia kena beribadat, kena beramal soleh, menjauhi syirik, barulah dia dapat bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat. Pada masa itulah Allah Ta'ala akan tunjukkan diri dia pada kita macam mana. Atas dunia ni tak payah kita nak fikir macam mana nak tengok Allah Ta'ala, kaifiat lagu mana, sifat-sifat dia, tak payah fikir. Pada kita ni macam mana kita nak dapat redha dia, itu penting. Jadi akan tetapi tangannya adalah sifatnya tanpa kaifiat, yakni yang diketahui oleh kita. Nombor 44, tasdik yang sempurna terhadap Al-Quran ialah membenarkan apa yang disebutkan Al-Quran tanpa berpaling dari makna yang zahir. Mana tasdik yang sempurna? Tasdik ni apa? Membenarkan dengan hati, menerima dengan penuh yakin. Maknanya kita percaya, membenarkan bahawa benda dia ada dalam Al-Quran, dikehendaki oleh Allah SWT dengan makna dia. Mana kita kena akui ini benar daripada Allah Ta'ala. Tanpa kita nak tukar kepada makna yang zahir tadi. Mana kita kena pakai asal. Itu jalan yang selamat. Ini cara imam-imam dahululah.
Imam-imam dahulu, Imam Ibnul Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, lagu ni berlaku cara ulama ahli hadis. Satu perkara lagi bila kita tidak tahu macam mana sifat ni, lagu mana wajah dia, lagu mana diri dia, lagu mana tangan dia, maka itu tidak berarti benda tu tak ada. Kalau kita tak tahunya kaifiat, jadi benda tu sendiri tetap ada. Kemudian kata Imam Abu Hanifah lagi, wa ghadabuhu wa ridahu sifatani min sifatillahi ta'ala bila kaif. Begitu juga Allah SWT bersifat dengan sifat murka. Kemurkaan dan keredaannya adalah dari sifat-sifatnya tanpa cara yang diketahui. Lagu tu juga. Marah, sayang, kasih, reda. Ini sifat Allah Ta'ala. Setengah orang dia kata tak boleh nak kata Allah Ta'ala sayang. Sebab sayang ni sifat yang ada pada makhluk. Itu tak kena. Tak. Sedangkan Allah Ta'ala ni dia sendiri sayang. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Ta'ala kata, katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu qul in kuntum tuhibbuna Allah, kalau kamu kasih kepada Allah, maka hendaklah kamu ikut aku, yuhibbukumullah, pasti Allah Ta'ala akan kasih pada kamu. Allah Ta'ala sayang pada kamu. Jadi Allah Ta'ala sendiri mensifatkan sifat sayang pada diri dia. Cuma kita ni dia tak faham, dia tak semikir tentang ayat Quran ni, qul in kuntum tuhibbunallah ni, hak dia tahunya ayat pengasih. Dia baca ke bini dia, malam pertama. Baca di telinga kanan, telinga kiri, nak suruh bini saya ke dia. Padahal ayat tu tentang sifat sayang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pasti sayang pada kita dengan syarat kita kena ikut Nabi, jangan dakwa kita sayang pada Nabi. Kita sayang pada Allah Ta'ala, tapi sikit pun kita tak ikut Nabi. Itu panggil cinta palsu. Kita kata kita cinta pada Allah dan Rasul, tapi kita tidak pernah ikut Nabi. Jadi apa yang kita boleh faham di sini, sifat kasih Allah Ta'ala ada sifat Allah Ta'ala kasih pada makhluk dia. Dan tentu sekali tak serupa dengan makhluk. Sifat kasih Allah Ta'ala tidak sama dengan sifat kasihnya makhluk. Begitu juga murka. Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala murka itu tidak serupa dengan makhluk murka. Kita faham dah. Sebab kita marah. Kita marah pada anak kita dengan orang lain marah pada anak kita. Anak yang sama. Orang yang sama tapi hak jom marah lain-lain. Dah. Orang yang sama hak marah, tapi dia marah kepada dua orang. Tak sama juga. Tak sama juga. Jadi kalaulah sama-sama makhluk ni tak sama sifat marah, sifat sayang, maka sama telah dah Allah Ta'ala lebih-lebih lagi dah. Sifat marah Allah Ta'ala dia tak sama dengan marah pada kita. Jadi benda-benda lagu ni tidak sepatutnya menimbulkan kemuskilan kepada kita. Tak perlu kita jadi pening koseh, tak payah. Apa pentingnya kepada kita macam mana kita nak dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Macam mana kita nak elak daripada mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Orang-orang dia fikir, banyak doa dia mikir. Dia kata kalau Tuhan sayang ni, makna Tuhan ni ada perasaan, ada sentimen, ada emosi. Dia pergi kat tu. Dia hurai sayang Allah Ta'ala ni macam sayang dia. Maknanya mula-mula gini, lama-lama jadi sikit-sikit. Macam-macam benda dia cuba hurai. Sedangkan tidak begitu. Lagu mana Allah Ta'ala sayang, lagu mana Allah Ta'ala murka, tak ada kaifiat, tak ada nas yang menyebut ni cara Allah Ta'ala murka, ni cara Allah Ta'ala sayang. Lagu mana sifat tu mari, tak ada. Kalau adanya, benda ni kalau Allah Ta'ala suka, benda ni kalau Allah Ta'ala sayang, benda ni menyebabkan Allah Ta'ala murka. Dan dalam hadis Nabi menyebut Allah SWT ni sayang dia kepada kita ni lebih daripada sayangnya ibu kepada anak, lebih pada tu lagi. Dah.
Itu maklumat yang diberitahu oleh hadis kepada kita. Lagu mana Tuhan bersifat dengan sifat saya, cara hakikat dia tu tidak diberitahu. Sebab itulah dikatakan di sini bila kaifa. Nombor 45. Kita tidak boleh yang ni tidak boleh yang ni tidak boleh dikemukakan pertanyaan bagaimana keadaan sifat-sifatnya. Sifat murka, sifat saya, sifat redha tadi. Jadi sepatutnya kita mensabitkan bahawa bagi Allah Subhanahu Wa Taala sifat redha dan murka secara hakiki yang layak dengan dia. Sebab dia sendiri sebut. Dia sendiri sebut. Jadi sifat murka, sifat redha yang layak dengan kekuasaan dia. Dah. Tanpa kaifiat yang diketahui, cara dia tu macam mana mari dia saya tu kita tak tahu. Tak tahu, dia tak sebut, dia sebutnya dia saya. Dia sebut benda-benda yang mendatangkan dia saya, tu dia sebut. Amalan kita amalan kita hak mana ke Allah Taala jadi saya pada kita, tu disebut oleh Al-Quran, oleh hadis kepada kita. Mensabitkan perkara ini kepada Allah tidak berarti menisbahkan kekurangan dan keserupaan dengan makhluk. Jangan faham lagu tu. Jangan kita faham. Kalau lagu tu kalau kamu kata Allah Ta'ala ni saya, Allah Ta'ala ni redha, Allah Ta'ala ni murka, maknanya Allah Ta'ala sebut makhluk lah. Sebab makhluk ada saya. Kamu kata Allah Ta'ala saya, jadi Allah Ta'ala sebut makhluk. Jangan fikir lagu tu. Allah Ta'ala saya ni sebab dia sendiri sebut dia saya. Allah SWT redha sebab dia sendiri sebut dia tu redha. Dan dia ayat dah laisa kamitslihi syai'un, ia seperti dengan dia. Jadi telah ubat ni molek selamat daripada penyakit penyakit membahayakan Allah Taala macam makhluk. Pada kita faham molek ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang sama seperti Allah Taala, kita faham molek, maka ini menjadi penawar kepada kita daripada kita terjebak dengan akidah seperti akidah Mu'tazilah, akidah Qadariyah, akidah Jahmiyah, yang menolak sifat-sifat Allah Ta'ala ni. Jadi Allah Ta'ala sendiri kata radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Ta'ala redha puas hati kepada mereka dan mereka pula redha puas hati kepada Allah Ta'ala. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Dan Allah murkai mereka dan melaknat mereka serta menyediakan untuk mereka neraka jahanam, sedangkan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini sifat murka dia. Jadi tanggungjawab kita gapo wajib atas diri kita ni mengelak daripada kemurkaan Allah Taala. Tak payah kita nak tuai, panggil nak tuai, nak faham dengan cara yang tidak betul sifat Allah Taala ni sehingga kita berani nak menafikan. Jadi dalam bab ini, dalam masalah ni, hendaklah kita mensifatkan Allah apa yang dia sifatkan dirinya seperti mana dalam Al-Quran. Jadi apa-apa yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran itu Allah SWT menyatakan diri dia supaya kita kenal dia. Supaya kita kenal dia, sebab dialah yang lebih mengenali tentang diri dia dan dia telah memperkenalkan diri dia kepada kita. Bacalah mana-mana ayat Quran, pasti kita akan dapat kenal Allah Ta'ala dengan segala sifat kesempurnaan, baik sifat zati, sifat diri ataupun sifat fi'li. Kita bahada itu kan, sifat zati, sifat diri dia, sifat dia tu mendengar, melihat, berkuasa. Sifat fi'li dia mencipta, dia menghidupkan, dia memberi rezeki, dia mematikan. Itu sifat fi'li dan sifat zati. Bila kita baca Quran, kita akan dapat kenal sifat-sifat Allah Ta'ala, nama-nama dia. Itu menyebabkan kita ni boleh mencapai maqam arif billah. Orang panggil maqam arif billah. Orang belajar tasawuf ni semua dia kata orang-orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah. Jalan untuk mengenal Allah kena baca Quran. Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia, dia macam mana. Kita baca terutamanya awal-awal surah. Awal-awal surah Allah Ta'ala ada awal surah ni Allah Ta'ala menyatakan kebenaran Quran itu daripada dia. Ada setengah surah tu Allah SWT
menyindir, memberi amaran kepada orang-orang musyrik. Ada setengah surah ni Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia tu macam mana. Tu kita kena perhati molek. Kemudian tajuk berikut ni berkenaan dengan sifat Allah Ta'ala, sifat mencipta. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mencipta, dan sifat mencipta ni Allah Ta'ala mencipta dengan sifat iradat dia. Mana wujud benda-benda atas dunia ni, di alam ni adalah dengan kudrat dia. Dan dia tahu benda ni sebelum ada dan selepas ada, dia tahu. Semua tu dalam kekuasaan dia. Tu insya-Allah kita akan bincang pada akhirat lah. Setakat tu saja. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.